Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ibu bapa yang dirahmati Allah, saudara-saudari hadirin hadirat semua, dan daripada penonton-penonton dan peminat kita semua pada malam Jumaat, ataupun dikatakan penghulu bagi malam, ataupun dikatakan raja bagi malam, maka dikatakan sayyidul layali, dikatakan penghulu bagi malam. Dan malam ni juga malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan penghulu bagi sedalam masa seminggu, maka malam inilah dikatakan penghulu malam. Dikatakan ketua bagi malam dan penghulu bagi malam. Maka kata setengah ulama, malam ni juga kalau orang kita yang mati pada hari ni, hari Khamis, petang Khamis ni, maka dia masuklah di dalam waktu malam ataupun malam Jumaat. Maka kata setengah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati pada waktu malam ni, malam Jumaat, yang masuk kubur pada malam Jumaat, maka orang itu dikira katanya orang itu maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan daripada azab-azab Allah Subhanahu wa taala, yakni daripada azab kubur. Inilah kelebihan daripada malam Jumaat, malam yang Allah Subhanahu wa taala kelebihan pada malam ni. Siapa-siapa yang masuk kubur pada malam ni, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia saat itu direngankan pada malam ni daripada azab kuburnya. Ini kelebihan daripada masalah malam Jumaat, dikatakan al-lailata al-mubarakah, yakni malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini juga ibu-ibu dan bapa, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita mengunjung ke Allah Subhanahu wa taala, marilah kita penuhkan malam ini dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memenuhi masa kita dan pula umur kita dan pula masalah ibadat kita pada malam ni dengan kita berzikrillah ataupun kita mengingati pada Allah Subhanahu wa taala yang sekuasa-kuasa kita, dan pula yang seboleh-boleh daripada kita nak mengingati, maka kita mengingatlah dengan sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmat kepada kita lailan wa nahara, malam dan siang, dengan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah yang kita nak masuk bicara pada malam ni, ibu dan bapa yang dirahmati Allah, saudara-saudari yang disayangi, dengan kata ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal mursalati urfa, fal 'asifati 'asfa, wan nashirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulqiyati dhikra, udhran aw nudhra, innama tu'aduna lawaqi', fa izan nujumu tumisat, wa izas sama'u furijat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, di dalam suratul mursalat, Allah Subhanahu wa taala firman katanya, wal mursalatu urfan, fal 'asifati 'asfan, wan nashirati nashran, فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت. صدق الله العظيم. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman katanya, bismillahirrahmanirrahim, wal mursalati urfa, fal 'asifati 'asfa, wan nashirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulqiyati dhikra, udhran aw nudhra, innama tu'aduna lawaqi'. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kata di dalam surah Al-Mursalah ini, jadi bermaknanya daripada ayat 1 hingga sampai kepada ayat 7. Allah Subhanahu wa taala katanya, aqsamallahu ta'ala birriyahi hina tahiba mutatabi'atun yaqfu ba'daha ba'da. Itu maknanya. Itu makna kata wal mursalati urfa. Apa maknanya? Aqsamallahu ta'ala. Telah gapo dia? Telah bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala telah menyumpah, Allah Taala telah bersumpah oleh Allah Taala, itu maknanya
wal mursalati urfa. Jadi waw yang ada pada kata wal mursalat dikatakan wawul qasami. Hak kita dak mengaji itulah wa huruful qasami wa hiyal waw wal ba wa ta. Maka waw yang ada pada wal mursalati urfa dikatakan waw qasam. Waw yang tunjuk di atas Allah Subhanahu wa taala bersumpahnya dengan angin. Tuan kata apa makna wal mursalati urfa, ibu bapa dirahmati? Aqsamallahu ta'ala, telah bersumpahlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala birriyahi, dengan segala angin-angin. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan segala angin-angin. Makna Tuhan sumpah. Ya Allah Ta'ala, ya harus belakang nak bersumpah dengan angin-angin dia. Dia nak bersumpah dengan wating, dia nak bersumpah dengan wazaitun, ataupun dia nak bersumpah dengan langit, ataupun dia nak bersumpah dengan angin. Ini apabila Allah Ta'ala nak berkehendak, dia nak bersumpah dengan apa saja daripada makhluk saat itu, maka harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia nak bersumpah dengan apa saja daripada makhluk-makhluk dia. Kerana kita daripada makhluk Allah, satu kejadian Allah, maka angin satu kejadian Allah, dan langit satu kejadian Allah, bermakna kata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan apa dia? Itu dikatakan harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu. Dia saat itu nak gapo, nak bersumpah dengan yang mana dia kanak daripada makhluk-makhluk dia saat ni. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kata aqsamallahu ta'ala birriyahi. Itu makna kata wal mursalati urfa, yakni aqsamallahu ta'ala, telah bersumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala birriyahi, yakni dengan segala angin-angin. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan segala angin-angin dia. Angin dia bersumpah tu angin mana? Segala angin. Rihun tu mufrad, ar-riyah dikatakan jamak, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpahnya dan sumpahan Allah dengan segala angin-angin. Angin mana? Hina tahibu mutatabi'atun. Pada ketika, pada masa berpupuklah oleh yang mengikut-ngikuti, yang turut menuruti, ikut dan ikuti, yakfu ba'duha ba'dan, berhentilah oleh setengah daripada angin akan setengah, maka pakat berkupu. Kemudian kita tak angin saat itu dia akan mempupukkan. Itu makna hina tahibu mutatabi'atun. Pada ketika dan masa ikut mengikuti. Makna apa dia? Mempupuklah, berpupuklah oleh mutatabi'atun. Makna kata hina tahibu, pada ketika dan masa mempupuklah ia. Ia angin saat ni mutatabi'atan, akan perkara yang turut menuruti saat ni tu, yakfu ba'duha ba'dan, yang duk berhentilah setengah akan setengah. Makna tak angin tu dia mengkupu ti awal, maka dia mempupukkan awal nak pergi ke mana. Kalau dia nak pergi ke hulu, maka awal tu akan pergi ke hulu. Kalau nak pupukkan awal pergi ke hilir, maka dia pergi ke hilir. Kalau nak pupuk pergi ke naik, maka dia pupuk akan naik. Itu makna tak hina tahibu mutatabi'ah, pada ketika mempupuklah ia angin tu, mutatabi'atan, akan perkara yang turut menuruti. Makna apa yang dia pupuk? Yakni daripada tokoh-tokoh awal saat ni. Yakfu ba'duha ba'dan, yang duk berkumpullah oleh setengah akan setengah. Berkumpul awal saat ni tokoh besar, kadang ada awal tokoh halus, kadang-kadang awal kita nampak besar di atas langit, maka angin itulah yang mempupukkan awal gi ke sana, gi ke sini, gi ke naik, gi ke jatuh. Maka angin inilah yang Allah Ta'ala menjadi dia kerja dia dan tugas dia, yakni untuk dia mempupuk dan dia mengumpulkan awal ke sana dan ke sini. Lagi pula Allah Subhanahu wa Ta'ala tu bersumpah wa birriyahish syadidati alhububu almuhlikatu.
Jadi angin kebiasaan ni, kalau kita tengok angin kebiasaan tu ya sejuk, kalau mari nampak pokok kayu, dari wasa kalau kita kata angin tu tak mari kena tubuh kita, kita rasa sejuk dah belah-belah, berasa sedap dah belah. Ketika kita duduk tepi patah, ke maka angin patah bung, maka gapo orang panggil paru saat itu nampak duk ngongik ataupun duk hulu kihlih daun di atas tu. Maka kita di bawah ni berasa sejuknya, berasa sedapnya. Itu orang panggil angin yang jadi rahmat kepada kita, yang angin yang jadi apa, yang mensejukkan kita, yang jadi rahmat kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali Allah Taala bersumpahnya dengan angin-angin yang duk memupuk akan tokoh-tokoh awal akan setengah dan setengah. Mana tak awal yang duk mengikutilah dia saat itu akan dia, maka dia memupuk akan mutatabi'ah, akan turut menuruti, ikut dan mengikuti, dan mengupuk setengah akan setengah, maka angin telah mempupuknya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan angin-angin itu. Wa birriyahi syadidatil hububul muhlikah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah pula, Allah Taala bersumpah pula birriyahi, dengan segala angin-angin. Angin mana? Asyadidatil hububul muhlikah. Angin yang sangat teh. Ada angin yang sangat teh, yakni angin ribut. Angin ribut, angin gobah. Asyadidah nah al-hububu, yang bersangat telah oleh puputan dia tu, oleh kuat dia tu. Mana Allah Ta'ala bersumpah juga dengan angin yang kuatlah oleh pupuk-pupuk dia saat itu. Al-muhlikatu, yang membinasalah ia angin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah pertama kali dengan angin kebiasaan. Maka angin itulah yang mengkupu akan awal-awal yang bertokor, maka dialah pupukkan awal setengah akan setengah, gi kepada mana saja, ke situ ke sini. Itu Allah Ta'ala bersumpah kali yang pertama. Dan kali yang kedua Allah Ta'ala bersumpah dengan segala angin-angin hak yang ribut, yang kuatlah oleh pupuk-pupuk dia. Hak yang kuat tu. Kita tengok pala ribut ibu apa. Kadang-kadang pala ribut saat ni tu, ya mari saat ni tu kadang-kadang sepuang pala kuda. Nampak hitam mari. Ini sebab tu Nabi hajar pada kitanya. Nabi hajar kata, ya Allah, minta mulah jadikanlah angin ni jadi rahmat. Dan angin hak mari ni rahmat, dan perkara yang berserta dengan angin tu minta rahmat. Ya Allah, minta melindunglah daripada angin. Angin yang ribut, angin yang memberbahaya, angin yang membinasa. Maka perkara-perkara hak datang sekali angin tu, orang panggil daripada pala-pala ribut sani, itu memberbahaya kita. Kalau ia tepuh rumah utuh, kalau ia tepuh pangkayu patah, kalau ia tepuhkan bina air utuh. Tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut juga, dan ada bersumpah juga dengan angin, daripada angin yang kuat, yang masalahnya puputan dia saat ni yang sangat-sangat kuat daripada pala ribut. Mau nak royak ceritanya. Satu ketika masa 20 tahun dulu, kita biasa pergi di Tanjung Budi. Tanjung Budi Tani lah, tulis sana pada tempat-tempat fort kita duk pergi tu. Tempat fort kita duk pergi di Teluk Sembilan tu. Maka masa 20 tahun dulu kita biasa pergi di Teluk Tanjung Budi tu, umur hatta di ribut ialah 78 buah. Tak silap ingat 78 buah. Maka kita tengok angin ni daripada tentera Allah, daripada makhluk Allah, kejadian Allah. Tapi nak kata angin ribut, pala ribut, pas kita duk tanya orang di Tanjung Budi, lagu mana belum nak jadi lagu ni. Maka dia kata, mari sebelah balik laut dalam tu, mari supaya ngapala kuda hitam. Mari supaya pala kuda pusing-pusing mengondak. Ya pusing-pusing tu mari supaya pala kuda. Maka mari masuk di kampung Tanjung Budi, maka ia pulah. Ya ambilkan perahu duk bawah akak naik, pokoknya rembah turun. Maka rumah saat ni tu, maka ia kesok getak di tempat suku. Lagi pula bata-bata saat ni tu, pecah saat ni jadi celup-celup di pokok kayu, di pokoknya. Kalau kita tengoklah, Allah Masya Allah, siapa dia pergi pocok di batinnya. Ini nak oyak kata angin ribut, apabila ia mari, maka dia merbahayakan akan kita. Kalau ia tepuh rumah saat ni utuh. Kalau ia tepuh rumah akan hancur. Maka kita tanyalah orang-orang di situ, sebab apa ni boleh angin ribut ni mari. Maka demo situ jawab kata setengahnya, demo kata bahasa dia lah, sining dikatakan menikah gapo orang panggil
menikah pesing nikah serati ataupun sini pesing menikah apa? Orang panggil menikah saat itu kadang-kadang tok laki tu bik muka bini hok ning, orang lain masuk. Kadang-kadang bini hok ni tok laki tu bik hok ni masuk. Dok main pesing tu. Maka Tuhan bala dengan angin ribut dan pula dengan angin yang kuatlah oleh puputan dia. Maka Allah Ta'ala pun ada bersumpah juga sini dengan angin ribut ini. Dengan angin yang ribut ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sumpahannya dengan angin ribut ni. Dengan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala katanya wal mursalati urfa fal asifati asfa. Wabil malaikati, dan Allah tanya aqsamallahu bil malaikah, dan telah bersumpahlah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpahnya bil malaikati, dengan para malaikat Allah. Pertama sekali Allah Ta'ala bersumpah dengan angin kebiasa maka angin kebiasa saat ni mempupuklah ia akan perkara-perkara yang mengikuti, terikut dan terikuti, maka mengkumpullah setengah akan setengah daripada angin kebiasa Kemudian lepas pada tu Allah Ta'ala bersumpah pula dengan angin yang kuat, angin ribut. Dan yang ketiga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpahnya bil malaikati, dengan para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat mana? Yakni malaikat al-muwakkalina, yang diwakili akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berwakili akan malaikat sani bisuhufi, dengan segala anak awal-awal. Jadi kita duk tengokkan awal saat ni tu, zuhir tu daripada angin lah mempupuk ke situ ke sini. Kemudian di awal tu juga Allah Ta'ala wakil kepada para malaikat saat ni tu dengan masalah awang-awang saat ni tu yasukunaha, yang duk menuntunglah mereka itu malaikat, yang duk membawalah mereka itu malaikat akan as-suhuf haitsu Allah. Sekira-kira kanak Allah Ta'ala tu lagu mana. Kalau kanak Allah Ta'ala nak wito awal saat ni hadap kepada hilik, maka hadaplah ke hilik angin saat ni, dan pula awal saat ni. Kalau Allah Ta'ala kanak kinya nak wit apa? Yang ni nak wit angin pupukkan awal tu hadap kepada hulu, maka hadaplah ke hulu. Tu makna kata wabil malaikatil muwakkalina bisuhubi yasuqunaha haitsu syaa Allah. Allah Ta'ala saat itu bersumpahnya dengan para malaikat yang diwakili. Ya Allah Ta'ala wakil, ya Allah Ta'ala serahkan kerja membawakan awal ke situ ke sini, maka kepada malaikat di mana yang Allah Ta'ala kanak. Sekira-kira kanak Allah Ta'ala ke mana, maka awal dan angin terhadap ke situlah. Sebab daripada angin biasa, hadap angin biasa. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala kanak nak mendatangkan awal serta dengan ribut, maka datanglah angin serta ribut. Ini di mana saja Allah Ta'ala nak turun bala, maka akan turun bala situ. Kalau Allah Ta'ala nak mendatangkan angin kebiasa supaya angin mah kita boleh pak Allah sedap angin pesai tu angin masa tu ibu bapa yang dirahmati, sedaplah, sejuklah angin masa ngeter tu. Masa kita budak-budak, masa padi-padi tengah-tengah saat ni tu, tengah masak saat ni tu, maka orang tua-tua kita pergi ke benar saat ni tu lah, belah-belah betul saat ni, maka pakat pergi mengeter dengan tamim, mengeter. Lepas pada tu duduk saja. Sudah mengeter-ter ni, maka naik pangkhiyah, mik wakhiyah, maka buat colek wakhiyah. Lepas tu pakat buat sunah duduk tepi-tepi benar. Maka ciwik tu kehidupan tu, maka di sekarang learning bagi fok-fok kita semua tu payah dah nak boleh tengok daripada kehidup semacam tu ataupun hidupan saat ni tu lagu tu. Maka ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala dia boleh bersumpah belaka. Dia nak bersumpah dengan masalahnya, dengan gapo dia, yakni dengan segala angin kebiasa ataupun dia nak bersumpah dengan angin ribut, ataupun dia bersumpah dengan malaikat yang nak bawakan awal-awal pergi ke mana saja, menuntungkan awal di mana yang dia kanak. Dan pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah lagi wabil malaikatil lati tanzilu min indillah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah pula dengan para malaikat. Para malaikat allati tanzilu min indillah, yang bawa penurunglah ia malaikat
min indillah, daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saat itu wak turun, akan gapo dia? Daripada sisi Allah, bima yufarriqu bainal haqqi wal batil, dengan barang yang nak membezalah ia di antara perkara yang sebenar dan pula perkara yang batil. Allah Subhanahu wa taala bersumpah ibu bapa dengan para malaikat. Para malaikat saat itu yang buat turunkan satu perkara daripada sisi Allah Subhanahu wa taala dengan perkara saat itu nak membezakan di antara perkara yang benar dan perkara yang batil, wal halali wal harami, dan malaikat tu buat turun juga satu perkara nak membeza hak mana yang haram dan pula hak mana yang halal. Seperti malaikat Jibril itulah waktu turunkan Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka waktu turun kepada para nabi, yakni orang panggil waktu turun Quran untuk nak membecekkan, untuk nak membezakan, untuk nak memfarakkan, untuk nak mencerai hak mana kos benar, hak masa fuk-fuk jahiliah dak bawa waktu kos benar, ataupun barang-barang hak Nabi dak dakwah ni kos benar. Nabi duk dakwah sikit demi sikit dalam kota Mekah, di celah-celah batu, di celah-celah bukit semaya dan pula ibadat pada Allah. Adakah hak ni hak benar? Adakah hak fuk Quraisy saat itu duk bertawaf bergerah di dapai Baitullah dengan keadaan telanjang tu? Adakah hak tu benar? Dan yang keempatnya, wabil malaikatil lati tatalaqqal wahya min indillah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat. Malaikat mana? Malaikat saat itu allati tatalaqqa, yang mencapaklah ia malaikat saat ini al-wahya, akan wahyu saat ini min indillah, daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah yang keempat, yakni malaikat saat itu dia saat itu orang panggil Allah Subhanahu wa taala, dia saat itu kan? Dan malaikat saat itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah kali keempat saat itu dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mencapak ke akan wahyu saat ni. Mencapakkan wahyu, mentalaki wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Patu wa tanzilu bihi, dan bawa turun ia malaikat saat itu dengan wahyu ala anbiya'i, di atas segala para nabinya. I'dharan, kana keuzuran, minta keuzuran minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala, ila khalqih, kepada makhluk Allah taala. Jadi makna kata Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat mentalaqikan, seperti Jibril turun mari kepada Jabal Nur. Maka di Jabal Nur saat itu Jibril turun mari saat itu, yakni Allah Subhanahu wa taala turunkan akan wahyu. Yakni Allah Ta'ala suruh malaikat tu campakkan akan wahyu ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Jibril tu jak kaki dia di Jabal Jibril dan pula Jabal Nur, maka turun bertemu dengan Nabi. Maka Jibril saat itu kata lagu mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu makna katanya wa tanzilu bihi ala anbiya'i, dan buat turunlah ia para malaikat saat ni dengan wahyu ala anbiya'i, di atas para nabi, i'zaran minallahi ila khalqi, kerana keuzuran, minta keuzuran daripada Allah saat itu ila khalqi, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa inzaran minhum, dan pula menakuti daripadanya pada Allah, ilaihim, kepada mereka itu pada anbiya, li alla yakuna lahum hujjah, supaya ada bagi mereka itu hujjah, yakni sebagai jadi dalil. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala saat itu dia boleh bersumpah belaka. Dia nak bersumpah dengan masalah angin. Maka angin kebiasaan Allah Taala bersumpah katanya wal mursalati urfan fal asifati asfan wan nashirati nashran fal fariqati farqan falmulqiyati zikra. Mana yang pertama sekali Allah Ta'ala bersumpah dengan angin kebiasaan.
angin pupuk kebiasaan, kepada naik ataupun kepada jatuh, kepada hulu pada hilir, itu makna kata wal mursalati urfa dan fal asifati asfa. Hak ni Allah Subhanahu wa taala bersumpahnya dengan angin yang kuat, angin ribut. Maka angin ribut ni lah orang panggil angin yang membinasakan. Kalau dia tepuh pokok kayu terbalik ataupun patah. Kalau tepuh ke rumah tu utuh. Dan yang tiga Allah Subhanahu wa taala bersumpahnya yakni dengan an-nasyirati nashra, yakni dengan para malaikat, yakni itu malaikat yang diwakilikan oleh Allah untuk membawakan awan dan angin pergi ke mana. Itu malaikat yang terima wakil, yang terima suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya Allah taala saat itu bersumpah dengan malaikat yang turunkan daripada Allah, dengan barang yang membezakan hak mana yang benar dan hak mana yang batil, hak palsu, dan hak mana hak tak sebenar dan mana hak sebenar, mana yang halal, mana yang haram. Dan pula yang kelima, Allah Taala bersumpah pula dengan malaikat-malaikat yang mencampakkan turunkan wahyu daripada Allah saat itu, turun di atas para nabi. Maka itu malaikat minta keuzuran, minta kemaafan daripada Allah, dan pula nak menakuti daripada Allah kepada mereka itu, supaya adalah wahyu ini sebagai jadi hujah dan jadi mukjizat, jadi dalil bagi para nabi. Maka para nabi kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan mukjizat yang paling besar ataupun mukjizat yang paling besar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalil kata Nabi kita jadi nabi dan jadi rasul, ialah Al-Quran yang diturun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dikatakan Quran. Sebab tu dikala mata bagi mata Jauhar kata wa mu'jizatuhu kathiratun gurar minha kalamullahil mu'jizul bashar. Dan setengah daripada mukjizat, yakni mukjizat sebagai jadi dalil yang tunjuki di atas Nabi kita tu Nabi, ialah dikatakan Al-Quranul Karim. Itu dikatakan orang panggil mukjizat yang paling besar yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat yang besar kepada Nabi Isa AS apa dia? Yakni mukjizat yang besar kepada Nabi Isa yang Allah Ta'ala jadi hujjah dan jadi dalil sebagai dia tu jadi Nabi dan Rasul, ialah dikatakan Allah Ta'ala ilmu dia saat itu boleh perubah kena memperubati orang saat itu siapa 12,000 sehari. Itu mukjizat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kepada siapa dia? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Musa alaihissalam, ialah mukjizat saat itu Allah Taala pada Nabi Musa, ialah kena kepada tukar asa, yakni tukar yang Allah Taala bagi kepada Musa saat itu. Maka di sini ya katanya laginya, innama tu'aduna lawaqi. Apa maknanya? Innalladzi tu'adu bihi min amri yaumil qiyamah wa ma fihi min hisabin wa jazaa'in lanazilun bikum la mahalata. Itu makna kata innama tu'aduna lawaqi. Apa maknanya? Innalladzi tu'adu bihi, sesungguh perkara yang dijanjikan akan kamu tu dengan perkara saat ni. Innalladzi tu'adu bihi, tu'adu nabihi, sesungguh perkara yang dijanjikan akan kamu dengan perkara ni. Min amri yaumil qiyamah, daripada pekerjaan hari kiamat ni. Wa ma fihi, dan barang yang sabit pada hari kiamat ni. Min hisabin, daripada hisab dan kira hitung amalan. Wa jazain, dan pula balasan-balasan daripada Allah Subhanahu wa taala ni. Lanazilum bikum, sesungguh turunlah ia dan berlakulah ia dan hasillah ia dengan kamu. La mahalata, tidak boleh jenis lari ataupun tidak jenis peluang kita saat itu nak lari daripadanya. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi makna kata di akhir zaman ni Nabi SAW ada sebeda. Amo nak bacakan satu hadis. Maka ayat yang kita baca ni pertama sekali Allah Ta'ala bersumpah dengan angin kebiasa air. Yang kedua Allah Ta'ala bersumpah dengan angin ribut, angin yang kuat. Yang tiga Allah Ta'ala bersifat dan pula bersumpah dengan malaikat saat itu yang diwakili dibawakan akan awal-awal kepada mana yang Allah Ta'ala kena. Yang keempat Allah Ta'ala bergabah bersumpahnya dengan para malaikat yang buat turunkan satu perkara daripada Allah untuk nak membeza di antara perkara yang benar dan perkara tak benar. Yang kelima Allah Subhanahu Wa Taala yang bersumpahnya dengan malaikat buat turunkan wahyu kepada para nabi. Jadi satu hadis daripada Ka'ab ibn Iyad qal, hadis Ka'ab bin ibn Iyad qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Ka'ab ibn Iyad, dia katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah dengarlah aku dan aku sudah dengar. Aku ada kedengaran, yakni telah dengarlah oleh aku daripada Nabi, yakni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah dengarlah aku ataupun telah dengarlah oleh aku ataupun kedengaranlah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersebedalah ia Nabi. Nabi sebeda kata ana. Nabi ada sebedanya likulli ummatin, sesungguh sabitlah bagi setiap umat ini fitnatan, ada ujian dan ada fitnah. Maka bagi tiap-tiap umat Nabi ni Nabi kata adalah fitnah, adalah bala, adalah ujian. Maka kita tengok sekarang sungguh kita sungguh ibu bapa. Maka Nabi katanya 1442 dulu lagi dah. 1400 tahun lebih Nabi kata inna likulli ummatin fitnah, sesungguh sabitlah bagi setiap-tiap umat Nabi ni fitnatan, adanya ujian, adanya cuba adalah fitnah yang duk harukan kita. Kemudiannya besar daripada fitnah saat ni, daripada umatku ni. Maka setiap umat kadang-kadang dia mening ujian dengan sakit fitnahnya, kadang-kadang dia mening ujian dengan masuk penjara, kadang-kadang dia mening ujian dengan sebab kena tuduh kadang-kadang orang ni ujian dengan sebab gapo dalam dunia ni, dengan sebab dia susah, tak ada duit nak makan, nak minum, nak beli pakai pun tak ada. Kadang-kadang orang ni ujian dengan kekayaan, fitnah dia. Tapi wa fitnatu ummati, Nabi kata dan bermula fitnah daripada umatku, Nabi kata paling besar sekali, fitnah yang berbahaya sekali, al-malu, ialah harta benda. Ni besar ni. Hodok jadilah ni bedi ptaki buku reta. Buku reta. Kau ibu bapa dok ada, ayah dok ada lagi, tak apalah, ambil kemung lah, aku tak ada nak, tak apalah bagi ke situlah. Kok mana kok mana kelas mana pun ikutlah. Ni amo nak kecek sikit ibu bapa yang dirahmati. Nabi kata setiap-tiap bagi umat ni ada fitnah, ada ujian, ada cuba kadang orang ni duit belana dah tapi ujian masalah tak tenil rumah tangga. Kadang-kadang orang ni saat ni tu duit tak ada. Masalah ujung rumah tangga tak ada. Tapi masalahnya jadi pula anak tak segar, bini tak segar. Kadang-kadang orang ni duit belana. Tak ada masalah ujian rumah tangga. Tapi ujian orang saat ni tu deki kepada dia banyak sangatlah. Kadang-kadang orang ni tak ada masalah tu, tapi nya uji pula dia saat ni tu, gapo difitnahkan oleh orang kata dia tu duk main bini orang masalah. Kadang-kadang orang ni belana dah reta apa gitu ini, tapi tu gapo? Reta pun banyak, kebun pun banyak, rumah pun besar. Maka fitnah dia tu uji, yakni tak leh nak bangun duk tidur lekat tika nak makan apa tak leh, bermusuh patah. Makna kata setiap-tiap daripada umat ini ada fitnahnya, ada ujiannya, ada cubaan tu. Nabi kata inna likulli ummatin fitnah, sesungguh sabit bagi setiap umat ni nak lari pada fitnah, nak lari daripada ujian, tak boleh ibu bapa yang dirahmati, saudara-saudari yang disayangi. Kemudian fitnah yang paling besar bagi umat ni, Nabi kata fitnah wa fitnatu ummati, dan bermula fitnah yang paling besar bagi umatku al-malu, ialah harta benda.
Dah fitnah yang paling besar sekali ialah getah. Tengoklah duk jadi, kalau orang tua tak mati tak apa, kawan tak ada nak apa, bakat bagi mik situlah. Orang tua tak ada nak masuk kubur, geger riuh hendah dah weh. Aku nak tanah ning, aku nak ning. Kadang-kadang panggil tu email mai bagi pun tak puas hati lagi, tak kena, terbagi tak kena. Tak leh. Deh. Kau masuk orang tua dah tu tak ada masalah. Orang tua mati tak ada siapa seminggu 7 hari tak cukup gi buat makan 7 hari pun dak buat. Pakat balah riuh hendah dah. Deh, pakat balah dah, pakat bergeger dah, pakat riuh dah. Sebab itulah ibu bapa yang dirahmati saudara-saudari, apabila ayah kita mati, roh ayah kita ya tak pergi lagi. Kata setengah dalam masa 40 hari duk musim ke umur, tapi ia tak masuk dalam rumah. Dah, ia duk tengok, kalau ia tengok bini dia pun, ia tengok bini dia buat gapo. Misalnya tengok, dia nampak bini dia tapi dia duduk luar rumah. Dia tak masuk dalam rumah. Roh dia tak masuk dalam rumah. Dia tengok bini dia. Oh, bini dia duduk tengok terotak, duduk tengok telefon, pihak orang bergorek pun tak duduk gaduh nak maya ber, tak duduk gaduh nak solat, tak duduk gaduh nak berzikir. Duduk tengok telefon, duduk kesok telefon tu lah. Maka dia pun menengung lah. Sebab tu kita tahu, orang tua kita tahu, malam-malam Jumaat ni taruh, tiklah nasi lebih, tiklah dalam puyuk tu, kerana tok nenek kita nak klik tu. Tok nenek kita nak klik makan nasi kan? Bukan klik makan nasi ibu bapa dengan molek tu. Tapi nak royak kata orang zamir-zamir dulu dia kata malam Jumaat sepuluh malam kita duduk ni. Tiada nasi lebih tu yang makan duk habis weh. Tinggallah sikit kerak tak apa dah. Kerana orang mati tok nenek kita klik mari dia nak makan nasi. Bukan dia nak makan nasi, dia nak makan amalan kita. Misalnya malam Jumaat seponing ni, maka dia klikung umah dia keliling, umah dia pergi tengok bini dia dulu, tengok bini dia buat gapo dia. Kalau bini dia saat ni tu duk semaya sunat, duk semayakan hajat, duk semayakan menggorek jemaah, lepas menggorek saat ni tu, wirid tu berdoa, lepas pada berdoa saat ni tu deh, maka berzikir dengan Allah, bacakan Yasin, bacakan tahlil, dia senyum lah, dia suka kerana ya lah nah, apa? Dia boleh makan dah, roh dia tu dapat hasil dah, roh dia tu segar dah, roh dia senyum. Tapi dia klik tengok bini duk tekan telefon semata, semaya pun dak, bai pun dak, orang duk bai kiung-kiung, duk tekan telefon tu, tengok nah, maka bini dia tak jadi weh, tak ada jalan. Pusing pula klik tengok kepada anak ye sulung. Anak sulung ni duk buat gapo dia? Maka anak sulung orang duk bergorek, insya tu tak ada bergaduh dengan semaya juga weh. Maka dia pun mengetunglah, tarik muka masalah. Kenapa? Tengok kepada anak-anak dia saat ni, duk guna harta dia, duk guna umur dia, duk guna kepsangka dia dengan tidak berfaedah. Inilah belah sekali. Hak ni yang kita takut sekali ni, apabila orang dia mati, dia tengokkan anak-anak dia, isteri dia duk macam ni, maka dia bersedih, dia teriak, maka amalan yang untuk hatta dia, dia dahga dia lapar apa? Yakni lapar amalan, dahga amalan. Sebab tu malam Jumaat kita tu lepas-lepas gorek ibu bapa dan saudara-saudari yang dirahmati Allah, baca tiklah Yasin, baca Yasin gatik, baca Qul-Hu gatik, hadiah gi kepada orang tua kita yang sudah mati, patut tok nenek kita sudah mati. Patut orang panggil saka lagi nah, peninggalan matarakahu, barang orang tua kita tinggal selama mana hutang tu tak selesai, maka benda tu tak dinamakan pesaka. Kena selesai hutang dia habis dulu. Dia dah lekat hutang siapa dia 1,000 ke, 2,000 ke, 10,000, selesaikan selepas pada mati, hutang habis, haca ke mati habis, barulah kita boleh bagi. Kalau itu tak boleh kita nak bagi. Dah. Kemudiannya Kemudian masalahnya ibu bapa kita datang dan maka bagi setiap-tiap umat, maka bala yang paling besar ialah harta. Hak ni duk bedenya dua beradik bertaki, dua beradik mana? Gi orang panggil tak bertegur, gi mari tak berkecek, tak berhubung silaturahim dengan sebab bukunya harta tu, bala buku harta. Maka amo nak baca lagi pada satu hadis, ani Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Satunya al-aquli walidayhi, yang keduanya wa mudminul khamri wal mannan wa ata'ah. Wa salasatun la yadkhuluna al-jannata
al-'aqu liwalidayhi wad-dayyus war-rajulatu rawahu an-Nasa'i wal Bazzar wal Hakim wa qala sahihul isnad. Jadi hadis daripada Sayyidina Umar, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Tiga golongan la yanzurullahu ilaihim, yang tidak memandang oleh Allah, tidak meniliklah oleh Allah saat itu ilaihim kepada mereka. Orang ni Tuhan tak hitam mata. Kecek mudah-mudah bahasa kampung kita, orang ni Tuhan tak hitam mata. Salah satu tiga golongan Allah Subhanahu wa taala di akhirat esok Tuhan tak hitam mata. La yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, tiada menilik oleh Allah dan tidak memandang oleh Allah ilaihim kepada mereka itu yaumal qiyamah, yakni pada hari kiamat. Jadi hari kiamat Allah Taala tak hitam mata dia. Allah Ta'ala tak tengok mata dia. Pia ni. Orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tengok mata dia. Allah Ta'ala tak tengok. Supaya kita kalau jumpa kita tak kena, kita tak tengok. Kalau tengok pun, juring-juring mata. Maka orang tiga golongan ni, ibu bapa dan saudara-saudari yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tengok mata dia. Allah Ta'ala tak tilik ke dia. Allah Ta'ala tak pandang rahmat kepadanya. Biar weh. Satunya, al-'aqu liwalidayhi, yakni orang yang deraka kepada dua ibu bapa. Ingat molek, kalau yang duk dengar ni ada deraka ke ibu bapa dah, maka kita pergi maaf ke ibu bapa kita. Kalau ibu bapa kita duk sedar ada lagi, ibu bapa kita tak mati lagi, maka kita saat ni tu, kita pergi minta maaf. Kenapa? Kerana kalau kita ada salah dengan ibu bapa kita, hak akhirat Tuhan tak tengok muka kita. Dan Tuhan tak tengok mata kita dengan sebab di atas dunia kita tak gawa, kita tak taati, kita menyedihi akan hati-hati ibu bapa kita, maka di akhirat nanti Allah Ta'ala tak tengok pada kita. Apa kita belah dah akhirat esok bakal beripung belaka penuh di dalam pada masyar ataupun di pada mauqif, pada hari hintungkan amalan-amalan untuk balasan. Pada hari ini orang beriman Allah Ta'ala tengok kepada mereka dengan rahmatun, dengan rahmat Allah, kasihani Allah. Tapi orang yang deraka kepada ibu bapa, orang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tengok muka dia weh. Allah Ta'ala paling belakang kepada dia. Allah Ta'ala tak tilik pada dia. Allah Ta'ala tak tengok kepada mata dia. Sebagai siapa ada dalam ni, kalau ada dengar, kalau kita ada ibu lagi yang tua, ada ayah yang tua lagi yang tunggal, maka kalau kita ada diwak dia tu ada bersedih, masa kita ni kaya, kita getak ibu kita, ayah kita di rumah padi, ada gak macam ni buat apa, wal-iyazubillah. Allahu Akbar. Ada weh pas Nabi kata al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bermula syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Tapi orang ni, dia deraka ke ibu, dia wak hina ke ibu, dia wak nyanyo ke ibu, dia wak ejek ke ibu. Dia buat sena-sena dengan ibu, buat sena-sena dengan bapak dia. Maka orang ni apabila kelik ke akhirat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tengok muka dia. Allah Ta'ala paling belakang pada dia. Allah Ta'ala tak heran dia. Allah Ta'ala tak tilik rahmat pada dia. Satu, orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tengok mata dan pula tak tengok muka. Yang kedua, orang yang Allah Ta'ala tak tengok muka dan tak tengok mata ibu bapa, wa mudminul khamri, orang yang berkekalan duk minum arak. Minum arak semua. Maka arak ni dia ada dua. Ada arak pesing cai, seperti mekong, seperti lau, seperti kita tahu daripada nak arak daripada mekong, hak rung-rung baru ni kita tak gamahan daripada wai ke masalah. Maka orang ni kekali ya semula hidup ya, minum arak tak minum hari ni, esok minum, tak minum hari ni, esok lusa minum, tak minum ni tak minum, minggu depan minum. Makna orang duk berkekalan minum arak, maka orang ni pun kalau dia tak ada bertobat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ibu bapa dan saudara-saudari, orang ni Tuhan tak bertegur dan Tuhan tak tengok mata di akhirat nanti.
Wal-iyazubillah. Lepas tu arak terbahagi dua. Ada arak cair seperti mekong, seperti wai. Arak kering, seperti kita kata ubat gila, yai ko, daripada daripada ubat yai, ubat tu ubat ni lah. Ubat yang mempeningkan kita, memabuk kita. Orang ni duk mengkekalikan benda ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tengok dia. Ni akhirat. Dunia tak ada kena kecek dah. Orang deraka ke ibu bapa. Di dunia susah hidup, cari makan payah, golek ke orang ni umur nak panak, dan orang ni payah dalam kehidupan, dan pula hidupan dia tak nak derjat, tak nak tagih. Yang ketiga, orang yang Allah Ta'ala tak tengok muka, orang yang Allah Ta'ala tak peduli ke dia, Allah Ta'ala tak tilik kepada dia sebagai pandan rahmat. Wal mannanu, dan pula orang wahib bakik. Mannan, yakni orang yang sangat-sangat bakik. Ata'ahu, benda hak yang dia kalau dia demo tu, mula tu demo tu susah, dia duk bantu, dia beri modal, pergi buat kerja. Kalau demo tu tak ada umur, dia tolong lah bantu buat umur. Kalau demo tu tak ada duit nak makan, dia bantu duit. Bila demo tu seni saat ni tu, dia duk terasa oleh hati, kata demo tu tak ingat ke dia. Maka dia temung ni tak padah. Dulu makan selah punggung ya, duk tupai ku ya duk tolong mung. Maka orang wahib bakit tertengah benda hak yang dia beri, maka orang ni juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tengok muka dia. Allah Ta'ala tak berkenan ke dia, Allah Ta'ala tak suka ke dia, Allah Ta'ala tak pandang ke dia sebagai pandang rahmat ibu bapa. Maka haraplah kepada kita semua ibu bapa yang dirahmati sekalian, maka tiga golongan ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tengok yawi di akhirat. Yang pertama, orang deraka ke ibu bapa, al-aqu liwalidai, orang yang deraka ke ibu bapa. Yang keduanya, orang apa? Yakni orang mengekali minum arak. Sama ada arak cair, sama ada arak kering. Daripada arak cair daripada wai pada mekong, dan arak kering daripada butir, daripada daripada butir, daripada ubat gila, masalah. Dan yang ketiga, orang wahib bakit, wigapo bakit. Orang ni juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak bagi ke dia tu, dan Allah Ta'ala tak pandang ke dia sebagai pandang rahmat. Dan pula tiga golongan lagi, wa thalathatun la yadkhulunal jannah, dan tiga golongan lagi tidak masuk mereka itu al jannah, ai fil jannah. Hak sakning Tuhan tak tengok dia, Tuhan tak pernah, tak padu ke dia, dan Tuhan tak tilik kepadanya sebagai tilik rahmat. Tuhan tengok begitu-gitu. Paling belakang pada tiga golongan. Yang pertama, orang deraka kepada ibu bapa. Yang kedua, orang mengekalkan minum arak. Yang ketiga, orang ni wahib bakit dalam beri. Dalam pemberian dia wahib bakit. Dan pula tiga tu golongan, wasalan satun, dan tiga golongan la yadkhulunal jannah, tidak masuklah ia ke dalam syurga Allah. Mana orang tak masuk dalam syurga? Tak bahu syurga. Satu, al-aqu liwalidai, orang deraka ke ibu bapa. Satu, duk di padang mahsyar, tika hari hitung amalan dan balasan, Allah Ta'ala tak tengok dah situ. Lepas tu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang ni juga Allah Ta'ala tak masukkan orang deraka ke ibu bapa. Di pada mahsyar tu, Tuhan tak tengok dah dia, Tuhan tak padu dah dia, Tuhan paling dah pada dia. Maka di dalam syurga juga Allah Ta'ala tak memasuki juga kepada orang ni selama mana dia tak bertobat daripada dosa dia deraka ke ibu bapa. Yang kedua, ad-dayyus, orang dayus. Dayus ni makna gana dayus, yakni yatahuwal ladzi yukiru ahlahu ala ahlihi. Yukiru ahlahu ala zina ma'a ilmihi bihammin. Orang yang mengaku akan ahli dia dikatakan, yang mengaku kata ahli dia tu dengan keadaan berzina, serta dia tahu kata bini dia berzina dengan orang. Dengan keadaan dia cerita, tapi dia tak kata apa ke bini dia sayang ke bini dia tahu cerak, dia mengaku kata bini dia berzina, duk main dengan orang, tapi dia tak kata, tak godeh, tak marah, tak gapo itu ni. Maka orang dayus ni juga mati dia akhirat esok Allah Ta'ala takwi masuk syurga dan tak bahu syurga. Yang ketiga, hak ni hak banyak berlaku ni. Dayus ni pun banyak gatok lelaki jadi lemu. Bini duk main dengan jatah tu jatah ni, duk jadi dengan jatah tu jatah ni. Maka tok lelaki tak kata apa, tahu dah bini sat ni duk main dengan orang, duk berzina dengan orang, duk makan situ makan sini. Tok lelaki tahu dah, tapi tok lelaki tak kata apa. Ingat weh, bagi tok lelaki macam ni, suami macam ni, dia tak bahu syurga Allah, dia tak masuk syurga Allah.
Dah. Yang tiga, warrajulatu. Orang rajulah. Apa ar-rajulatu? Katanya ulama, hiya al-mutarajjilatu mutasyabbihatu birrijal. Yakni orang para puan yang nak jadi jatah. Lagi pula apa? Wal mutarajjilatu hiya al-mutarajjilah. Orang yang pesen nak jadi jatah. Al-mutasyabbihatu. Yang duk buat-buat wismis-mis dengan orang jatah. Mana fok tom lah ni? Orang tino tapi dia nak jadi jatah. Rupa dia pun winapok kelang. Maka kopek dia pun tak sewinat kak rambut wisung jatah. Maka duk bawa tino. Nak kata dia jatah. Dia saat ni tu al-mutasyabbihatu birrijal. Dia nak wisupa dengan jatah. Kata dia ni jatah. Maka orang tom, orang tino, rupa dan pula dia nak witasyabuh dengan orang jatah. Maka perempuan ini juga Nabi kata ar-rajulatu, orang ni tak bahu syurga dan tak masuk syurga ibu bapa. Ingat semua ibu bapa, kalau anak kita hak tino nak jadi jatah, royak dia wi faham molek. Kata mu nak jadi pesening, mu tak bahu syurga Allah, mu tak masuklah syurga. Supaya juga orang jatah nak usah syabuh dengan tino jadi pone. Orang jatah hak tasyabuh dengan jatah nak tasyabuh dengan tino, nak jadi betino. Ni pun salah satu daripada tak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya juga orang tino tom learning nak jadi jatah, buat tino genang tino, maka tuai pun nampak kelang pun tino tak sewi nampak kat ada ayat tino, orang duk tasyabuh nak jadi jatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak masuk syurga orang ning nah. Yang pertama tak masuk syurga, orang deraka ke ibu bapa. Yang kedua tok laki dayus. Yang tiga orang tino nak wizadi serupa dengan orang jatah. Kalau kuat sifat cara berkecek nak wisupa dengan orang jatah, nak nampak supaya jatah, supaya fok tom sekarang lah ni. Ini hak Nabi kata 1400 dah. Maka dia duk berlaku tu bit sol pas so. Maka orang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia tak bahu syurga. Nah, maka dia mau tanya daripada Ummu Iman katanya babo ya tamwa tarau rem tam turakit. Nah, sak yang kuan rem wan naik di. Jadi dia tanyanya kita nak mula buat turakit, nak buat satu pernego dia kata babo ya tamwa tarau. Babo ya tamwa tarem tam turakit sak yang kuan rem wan naik di. Jadi kita nak mulakan masalah turakit kita ataupun perniagaan kita. Maka comel kita mula turakit tu bila? Jadi hak yang kita katanya petuanya, ni hak masalah petua ni, masalah petua. Maka kita nak letakkan perniagaan kita nak mula sekali paling molek kita semaya istikharah dulu. Turakit kita nak buat gapo? Emo turakit nak jual ke? Ataupun turakit kita nak buka perniagaan, ataupun turakit kita nak jual kakah plastik masalah, maka molek dan comel kita musyarat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kita melakukan semaya sunat istikharah dulu. Usalli sunnatal istikharati rak'ataini. Kita semaya istikharah dulu 2 rakaat. Usalli sunnatal istikharati rak'ataini. Saja aku semaya sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bacakan doa iftitah Allahu Akbar, baca doa iftitah Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Lepas daripada tu kita baca pula Fatihah, lepas Fatihah baca kuliah. Naik pula kita rokok sujud, naik rakaat 2 Fatihah dan qul huwallah. Maka kita sujud dalam sujud akhir kita sebelum daripada kita nak akakkan kepala saat itu, daripada mana? Daripada nak akak kepala pergi kepada tahiyat, maka dalam sujud akhir kita baca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baca ayat ni. Baca ayat hak para malaikat saat itu dia mengaku salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanaka la ilma lana, maha suci bagi kami. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Subhanaka la ilma lana, maha sucilah bagi engkau, maha sucilah engkau ya Allah. La ilma lana, tidak adalah ilmu bagi kami, kata malaikat. Illa ma 'allamtana, malaikat barang yang engkau sudah ajar kepada kami. Baca ayat ni.
Dalam sujud akhir belum naik tahiyat baca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim 41 kali. Dalam 41 kali niat situ. Sudah baca ayat ni 41 kali, niat ya Allah minta mu tunjuklah adakah perniagaan aku dan turaki aku nak buat ni. Kalau molek minta mu tunjuklah molek. Kalau tak molek mu tunjuk tak molek. Kalau masa tok guru kita, banyak cara ni kaifiat bagi istikharah. Setengah tok guru istikharah saat ni 2 rakaat saja. Satu kaifiat. Dan setengah tok guru kaifiat saat ni tu 14 rakaat. Maya istikharah 14 rakaat. Mana 1 saleh, 2 saleh, 3 saleh, 4 saleh, 5 saleh, 6 saleh, 7 saleh. Kalau tok guru kita daripada daripada babali kita bangun legai, kalau nak buat satu khija turaki yang besar, perniagaan yang besar, maka kita semaya istikharah 14 rakaat, maka di dalam sujud yang terakhir kita baca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lepas pada baca 41 kali, maka kita niat ya Allah ya Ilahi, minta mu tunjuklah jalan yang benar. Kalau perniagaan ni kalau jadi ada baik ataupun molek, mintalah mu tunjuk ya tak molek. Lepas tu kita tidur. Lepas pada istikharah, maka kita tidur. Tidur dengan asmaya. Tidur dengan adab tidur. Jangan kecek. Kalau dengan bini, jangan kecek dengan bini. Kalau bini semaya istikharah, bini jangan kecek. Telah tidur kat ada begitu. Kalau Tuhan ilamat kata air, nampak air wis juk, kita duk wah carok ataupun duk wah air tujung, maka nampak ikan tu besar-besar. Makna kata turaki yang kita nak buat, maka comellah turaki tu satu. Caranya. Yang kedua kita buatnya, kita tulis. Baik tak baik. Baik tak baik. Kita buat baik dengan baik. Baik tak baik. Baik tak baik. Lepas tu kita tak wasjadah. Maka kita semaya istikharah kali pertama kita jepuk tu baik. Jepuk kali dua tu baik. Jepuk tiga tu tak baik. Makna tak boleh duduk perniagaan kita. Tapi kalau jepuk tu, baik tak baik 2 kali. Maka tak usah nak buat. Kalau tu baik belakang, makna tu rakit tu kita boleh buat. Tu dia. Lepas tu cara kita nak mulakan perniagaan kita kena mulakan awal bulan. Nak pada bulan Arab bulan Melayu. Bulan Melayu daripada bulan mana? Learning bulan Zulhijjah. Maka tak berapa hari lagi kita nak habiskan Zulhijjah. Maka kita nak naik tahun baru Islam. Ma'al hijrah pula ni. Kemudian nak buat learning tak comel dah. Kerana ni hujung bulan. Kalau nak mula bulan depan pun tak comel. Kerana bulan Muharram. Orang tua kita tak buat kerja pada bulan Muharram. Kerana nak letak sari ayam pun tak boleh tak. Orang tua tak buat. Kalau nak buat di satu sofa, 2 sofa. Lepas tu, tanya sekali lagi lah. Awal sofa tu bila-bila. Kata setengah daripada tok-tok guru kita bertuanya. Kita buat di awal-awal bulan. Supaya nak wilaca dan pula nak tafa'ul dengan bulan. Bulan tengah duk menangan. Maka kita buka turakit kita dan perniagaan kita. Itulah yang comel dan itulah comel. Dan itulah bagus bagi kitanya. Itu cara perniagaan. Buat bulan hadap naik. Lepas tu nak mula hari gapo? Kita buat hari beranak kita kau comel. Kita beranak hari gapo, kita mula perniagaan kita hari kita beranak, lepas tu awal bulan. Hak tu yang paling baiknya. Tu masalahnya masalah nak buat perniagaan. Lepas tu soalannya dia mau tanya katanya dia katanya setengah daripada soalan dia mau tanya malam kemarin, dia mau tanyanya apakah doa nak halau jin? Doa nak halau jin. Kita nak halau jin, nak hambak jin tu doa mana? Maka kita nak kecek jin ni, kecek bahasa jin tu orang panggil bahasa Melayu, bahasa Arab. Adapun bahasa Melayu kita orang panggil hatu. Hatu tu ya ada 3. Ada hatu kuning, ada jin kuning, ada jin merah, ada jin hitam. Maka cara kita nak halaukan jin ni, yakni 2 waktu saja. Ni kena ingat molek ni. Kerana waktu bagi jin saat ni tu yang masuk tidur 2 masa saja. Masa yang pertama dekat-dekat orang nak bengorek. Sebab itulah orang tua kita tak boleh masuk dalam jamil tika orang begorek. Tika begorek sebab itulah anak-anak cucu kita gapo tu pukul ni tu belum pada gorek kena panggil masuk dalam rumah belaka dah.
Kena panggil masuk nanti amo nak uri hadis tu. Nah, hadis hak bercara dengan masalah tu waktu petang hari tu, sebab itulah Nabi suruh panggilkan anak-anak daripada bunyan ataupun sibian-sibian, panggil masuk dalam rumah semua. Kerana masa tu masa kalut setan dia nak cari tempat tidur dan jin nak cari tempat tidur. Maka kalau orang ada penyakit, kalau orang kena hatu setan, kalau orang kena sihir, maka tika itulah cara kita nak hamatkan jin, tika itulah cara kita nak apa? Nak halaukan dia. Maka nak halaukan dia tu, bacalah daripada ayat kursi hak wakas 9 muhajjah. Doa hak nak halau dia tu, bacakan ayat kursi wakas 9 ataupun baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ataupun mulanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bacalah ayat-ayat mana itu orang panggil cara kita nak menghalaukan jin ataupun nak menghalaukan syaitan. Bacalah bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi. Baca. Lepas tu satu lagi masa syaitan dan jin saat ni tu dia masuk tidur ialah pada waktu dini hari dekat-dekat orang nak bayar subuh, maka tika itulah dia masuk sehari. Sebab cuba kita perhati, orang kena jin, orang kena sihir, dia jadi petang hari ni kuat, bawa dekat-dekat nak subuh, dia tak ada, dia mula nak tidur, mula ngantuk sebab ibu dia tu nak pergi masuk lah sehari. Tu dia. Demo katanya, apakah kita mimpi jumpa dengan orang kita tak suka pada 10 akhir Ramadan, yakni 10 akhir Ramadan, muka dia merah sebelah dan cerah sebelah, maka lepas itu orang tu nak naik ke pintu natas, nak mari jumpa dengan kita. Jadi orang ni masa dia hidup tu dia tak kena dengan kita, dia balah dengan kita, tak berkena, orang panggil tak telitah bayarlah kita dengan dia tu masa ketika dia hidup. Tak bertegur kita tegur pun ya wak tak tahu, kita minta maaf pun ya wak tak tahu. Nah, pada mau tanya, orang ni 10 akhir Ramadan kita bertemu dengan dia, nampak muka dia tu merah sebelah, lepas tu muka dia tu cerah sebelah. Lepas tu pada waktu mimpi tu juga dia saat ni tu nak naik ke pintu natas, nak temu dengan kita, duk melamar kita, duk panggil kita. Maka apakah masalah mimpi ni? Mimpi ni boleh cerita lebih kurangnya betul tak betul, wallahu a'lam. Jadi orang ni makna kata dia ada salah dan ada silap. Bermakna kata dia tu nak minta ampun dengan kita, nak minta maaf dengan kita, maka kita maaflah ke dia sebab muka dia tu sebelah tu merah dah tu. Merah dah sebelah dengan kesusahan, dia duk fikir, duk gapo dengan kita, salah dengan kita sebab azab dia di dalam kubur, dengan sebab salah dengan kita, maka dia saat ni tu duk lama kita nak naik, nak berjumpa dengan kita, nak maaf sebab apa? Dia ada satu kesilapan, ada satu kesalahan dengan kita. Maka sini kita nak jawab lagi malam ni. Dia kata salam babo tarau maram apa ni, tarau marab dengan caan kulhu kenwan suk daimah tarau gapo ni demo tulis pun kita tak faham gak ni. Hak demo tulis salam baba tarau ma rab ma pak cam dengan ke gapo ni, ma pak cam dengan ke ma rab dengan pak cam dengan lah gitulah. Rab dengan ni makna macam dengan caan kulhu wan suk daimah. Jadi masalah kalau kita mai pak cam dengan ni, jadi kul huwallahu ahad saat ni tu dikatakan dah. Masalah kita kata ya ayat Quran. Maka ayat Quran saat ni tu kalau kita saat ni tu tak usah baca kulhu pun tak ada apa. Kita baca gapo, baca zikir-zikir. Dan kalau kita nak baca Quran tu makna kita uzur. Kalau kita dok wak sokmo dok jadi wirid kita hak tu, kita baca Quran tu niatkan zikir, hak tu katanya bolehlah setengah. Kita baca Quran tapi niat zikir, kosak zikir ataupun niat satu pengajaran. Ataupun masalah kita tu, boleh kita tak usah baca lah comel baca ke apa, kita baca zikir tak apa dah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau nak baca juga benda tu kalau jadi wirid kita semua dah, kita baca Quran tu niat kata zikir, jangan niat atau baca lain pada Quran hak kita ayat dah malam tu. Tapi hak comel kita baca la ilaha illallah, la ilaha. Tapi amalan kebajikan asal bukan nanti kulhu, bacalah moga lain pun rezeki ko hadiah ke orang tua kita. Kita baca la ilaha illallah hadiah pada orang tua kita tidak bermasalah. Maka kalau orang tua kita mati hari Khamis, masuk kubur saat ni tu, di dalam malam Jumaat, maka orang panggil malam Jumaat tu malam diangkatkan azab kubur dan seksa-seksa kubur ke
kepada ahli kubur. Sebab tu orang duk nak mati hari Jumaat, malam Jumaat tu, kalau masuk kubur malam Jumaat, orang tu hingga dah separuh, rengeh dah separuh daripada azab kubur. Kata dalam hadis Nabi, di hari Jumaat tu kalau hak berat, Tuhan angkatkan masalah azab kubur tu separuh. Dah Tuhan perengeh dah azab kubur. Sebab di hari Jumaat tu nak ayat terbesar hari Jumaat dan besar malam Jumaat, dah azab mana hak duk kuat-kuat malam Jumaat tu dah Allah Subhanahu Wa Taala akatkan azab kubur dengan sebab mulia kepada malam Jumaat dan hari Jumaat. Lepas tu kalau orang tua kita pergi mati hari Jumaat, hari Khamis malam Jumaat, masuk kubur malam Jumaat, alhamdulillah katalah hadisnya, orang ni lepas daripada siksa kubur. Dah salam baba tamturakit kekai pit lakkan sesena mai babo tamturakit kekai pit lakkan sesena mai babo tamturakit gapo ni kekai dan jual beli tak ada masalah. Kekai kita nak jual tu jual ni tak ada masalah, tapi we kenalah cara Islam. Jangan duk tipu demo muamalat kita, jangan duk kira masalah kalau jual zakat, jangan duk kira kilo kita. Kalau kilo kita 10 kerai, we penahlah 10 kerai. Kalau timai zakat, timai berah puluh, makna kata hak tak lehnya kalau peniaga kita kekai kita, kekai kita saat ni tu kerengkai jual masalah kerengkai tu. Kerengkai tu gapo masalahnya? Baju. Kerengkai tu gapo? Daripada kalai, daripada buk, tak ada masalah. Tapi we kena dengan cara Islam, tak ada masalah kerengkai. Tapi dia mau tanya satu lagi. Tak ada masalah tu. Nak jual kerengkai tu dah. Kerengkai pit lak sesena, kana lakkan sesena mai. Turakit kerengkai. Tu masalah tu tak ada masalah, tapi we kena cara Islam lah. Kita nak jual kakah tu kakah ni tak ada masalah. Ataupun dia mau tanya selagi orang jahat, orang ni token jahat, jatuh ke tina tak kira lah. Dia mau tanya jahat tu orang panggil baju fashion. Baju fashion pahal lah. Kalau orang tina cekik tengah ni, kalau orang jatuh tu jadi fashion, nampak betul ke tubuh. Orang tina tengok tu rusung dia tu baik. Kalau hak masalah tina, orang jatuh tengok di sini nampak ketak, dan sini nampak cekik. Maka dia mau tanya, orang yang jahat tu, dia saat ni tu apabila dia mau tu pergi pakai cuk tu, cuk apa yang fashion tu, cuk fashion tu, orang jahat tu bersakut kedak dosa bagi yang memakai tu. Jawab gini lah. Amo nak jawab katanya dia mau tanya orang yang jahat baju fashion, lepas tu dia mau tu pergi pakai kain kelubur fashion, lepas tu masalah baju pun jadi cekik di dada, lepas tu pinggir pun cekik, lepas tu dia mau tu pakai orang jatuh tengok wasa ingin. Berdosa tak? Orang tina tu satunya berdosa sebab ia tak tudung aurat. Ia pakai tudung aurat tapi hakikat tak tudung aurat. Maka orang tina ni ia pakai lagu tu berdosa dah. Orang jatuh pergi tengok dia tu ingin. Dosa dua kali. Kali pertama pakai tak tudung aurat. Yang keduanya orang lelaki kita tengok rasa teringin. Berdosa tu ia akan naik juga pergi kepada orang berjahat. Supaya ni lah amo nak misalnya. Supaya orang makan reba dengan orang wireba. Misalnya kita saat ni tu orang duk bayar reba. Demo tu duk makan reba, kita duk bayar. Maka masalah orang yang berreba, orang yang beri reba, orang yang makan reba, maka dua-dua ni Nabi kata di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka supaya juga orang yang jahatkan baju fashion, lepas tu orang duk pakai demo tu duk berdosa dengan pakai baju fashion, orang duk tengok rasa kena. Maka tuai hak berjahat tu pun kena tanggung dosa juga. Sebab mari dia kalau dia tak jahat tak ada masalah. Sebab demo dia jahat demo tu pergi pakai, demo tu berdosa, dia juga orang panggil salah satu asbabnya. Dia mau tanya tu, amo nak royak jadi masalah tepuh dengan peribadi setengah-setengah tu, harap ke maaf lah. Dia mau tanya. Dia mau tanya amo tu berdosa ke dak orang yang jahat? Jawab kata berdosa. Sebab kita lah yang usaha dia tu boleh pakai. Usaha kita tu lah kita duk jahat dia boleh pakai. Dengan sebab tu lah kita tu berdosa. Baba kenwansuk. Kenwansuk ni dia kata salam baba tamturakit kerekai pitlat sasana. Kerekai ni kita tak faham tu gapo dia. Kerekai ni gapo dia. Dia kena nyata sekali lagi tu. Lepas tu baba kenwansuk ni cak kubur klapma
tiban cingre. Dia mau tanya kata, malai jemaah ni daripada fok-fok ahli kubur, daripada fok-fok ahli kubur ni, adakah ya klik di rumah? Maka amo nak jawab tu, setiap-tiap roh bagi tok nenek kita, roh demo tok nenek demo ni, ya klik mah demo ni. Misalnya kata hamba ni, tok nenek hamba klik ni malam ni, ayah hamba klik, hak mati dah, tok nenek hamba klik. Makna kata setiap-tiap ahli kubur, malai jemaah saat ni tu, ya klik kepada rumah. Maka ahli kubur li hari ni, kata ulamanya, setengah saat ni tu, dia kena duduk tambak. Kata setengah, dia saat ni tu duduk tempat sedap dah. Duduk nampak syurga dah. Duduk nampak dah nikmat syurga. Nampak dah ahli syurga. Nampak dah lubai-lubai syurga. Tapi bagi masalah roh yang jahat, maka Tuhan tamak, Tuhan buh rata, lagi pula buh belengu dah ni tu di kaki. Hawak-hawak ni, dia duduk di telaga berhu. Adapun ahli-ahli lah, daripada ahli syurga, dia duduk di telaga Zamzam. Tu kata daripada hadis Nabi. Kemudian fok-fok ni, hak ahli molek ni. Daripada ahli syurga, mesti semua ni, daripada roh, malai jemaah, ya klik, mari ke rumah, ya musing rumah. Ya tak masuk dalam rumah. Ya musing. Kalau kita bandingnya, roh ni ya serupa dengan hatu tu, serupa dengan jin. Jin apabila kita bismillahirrahmanirrahim, kita katuk pintu jendela, katuk pintu mesat, jin ya tak masuk dalam rumah. Apabila malai ya panggil, weh. Kalau mak pun mak kita jangan duduk nyau. Kalau kita nyau, kita tak masuk. Ya masuk. Sebab ni morning roh punya tak masuk dalam rumah. Yang musing je kita tengok, kalau misalnya pak kita tengokkan bini dia dulu, tengok mak kita dulu, lepas tengok mak kita nampak duk semaya baca yasin. Kalau tengok anak jatuh sulung pun nampak berjuruh, ya alhamdulillah, ya deklik daripada ahli syurga dah, ya senyum khatamah senyum sebab makin ni ya bertambah, makin ni yang kita duk hadiah ke dia tu duk siapa. Tapi roh hak jahat nu nyanyi, tok nenek kita hak jahat nu. Tok nenek kita atas dunia, kekalan minum arak. Duk atas dunia, benda gapo pasik tak wak-wak belaka. Berzina lah, minum arak lah, joli lah, makan reta orang lah, makan reta zoling lah. Hak nun kelik tu malaikat heret susah. Buh rata kok mulut, rata tu baik kok punggung. Heret malaikat geruh kelik mari. Mari kelik. Kelik. Fak ni kena duk lego. Tah dunia fak salah duk dalam penjara, duk di rencang. Lepas tu fak nah daripada roh-roh yang jahat ni pun, dia duk di rencang di dalam kubur. Maka malaikat heret dengan rata. Duk rata ni, buh dalam mulut, tubik kok punggung, heret kelik. Kelik mari, Allah kelik tu dengan azab dah. Malaikat heret dengan rata api dah. Kelik duk dapat rumah tengok bini. Bini Allah tak pakai rija weh. Tak dok semaya, tak dok beh, tak dok berzikir. Tengok anak jatuh, tak pakai rija kau. Dia marah dia tu azab cekak-cekak dah, pedih dah. Sazak kelik mari pada ni kubur tu, kena heret dengan rata dah. Kelik tengok kawan anak cucu bini tu tak pakai kerja seorang buk. Tak ada baca kuluhu, tak ada baca apa. Hak tu lah ya kelik kubur. Dia mau tanya, mu boleh apa tak weh mak? Mu boleh apa tak seh weh? Nanti celaka for ahli dunia ni. Celaka sungguh. Duk makan retaku, duk makan pesakaku. Tak ada ingat sikit habuk kuluhu sepatah kepada aku. Lepas tu dia klik di kubur, dia bersedih, maka dia berdoa dengan Allah, dia berdoa dengan Allah, berdoa, dia balik kau tu, ya Allah, minta mujahanil lah daripada biningku, minta mujahanil pada anakku, makan pesakaku tak ingat padaku. Hak ni fak atas dunia duk jadi selerak ni fak atas dunia duk jadi nyakit ni fak atas dunia duk pubat jadi tak turun. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang amanah ayatnya. Lebih kurangnya ibu bapa masa kita pun saya insya-Allah mau jawab semula pula nah. Dia kata ngen. Gapo ko soyo pin. Rebo mai krab babo. Ko soyo tu kita tak tahu ngung be ano. Kalau ngen rebo ni kecek mudah-mudah rebo apa takrif rebo. Takrif rebo ni mana aziyadah bila iwadin. Makna boleh dengan tak ada ganti. Boleh dengan seni-seni. Boleh dengan tak sakit. Hanya mau kira sendiri. Rebo, makna duit kita boleh tak sakit. Makna duit tu duit rebo. Lepas tu dalam duit tu ada tipu daya. Kita kecek mudah lagu ni. Misalnya kita orang kaya oleh kapung. Kita orang kaya oleh kapung. Lepas pada tu orang nak bertai, mari bertai kita belaka. Demo tu susah. Lebih-lebih kawit lah ni. Kita orang kaya duit belana, pitih belana. Demo bertai. Nak bertainya nak bertai? 1,000. Tapi mu simik 1,000 ni, tapi mu kena bayar 1,050 kau. Dalam akad janji tu, dalam majlisi al-aqdi tu, kecek dengan yang berhutang dengan beri berhutang. Tuan hutang dengan yang nak berhutang, mu nak berhutang, boleh berhutang, tapi syarat jika mu bayar 1,050 kau. Hak berhutang 10,000, mu kena bayar 1,000 berapa? 10,500. Lepas tu hak 50 kau. Hak 500 kau.
Hak tu orang panggil duit boleh dengan tak sakit bunga dengan sebab kita beri hutang. Adapun 1,000 kita beri dia, ya bayar 1,000 tu sama tumbuk. Orang panggil tu ada iwat, ada tukang ganti, ada salini, ada tukang ganti. 1,000 sama 1,000. Kita beri 1,000, ya bayar 1,000. Kita beri 10,000, bayar 10,000. Ini sama tumbuk. Ada pohon 500 lagi. Tu orang panggil bunga tu reba. Pas duit kau saya tu pesing tu dak. Ada mau fikir sendiri tu. Kalau kena pesing tu reba. Ada masalah ribawi dan ada gurur. Sekat tu dulu ibu bapa yang dikasihi sekalian, maka amah agak maaf yang mana amah tak ada nak jawab, insya-Allah kita akan jawab malam lain pula. Maka kalau ada tersalah ataupun tersilap dengan ibu bapa dan pula saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hamba harap kemaafanlah daripada hujung rambut sampai kepada hujung kaki, kerana hamba ni banyak kejahilan dan banyak kekurangan di dalam ilmu, di dalam apa saja, dalam fikiran. Maka hamba harap kemaafan kalau ada terkasar dan ada tersalah dengan ibu-ibu bapa yang sudah sedi dan yang sudi duk mendengar ini, dan saudara-saudari peminat-peminat semua, hamba harap kemaafan. Hak mana boleh ambil itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hak mana tak boleh ambil itu daripada kejahilan hamba sendiri. Maka salah silap, maka hamba harap maaf. Patu wasa tak nyata dan pula tak cerak, maka kita pergi tanyalah tok guru yang ada di tepi-tepi rumah kita tepi-tepi kampung kita, kawasan kita. Hamba ni bukan daripada orang alim, amma bukan daripada orang pandai. Cumanya kita nak muzakar. Kalau ada salah, minta dia mau tolong royak. Amma terima penuh-penuh dengan kenyataan daripada ibu-ibu dan bapa dan saudara-saudari yang duduk dengar ini. Sebab cumanya kita nak hidup ilmu kita. Nak hidup ilmu. Sebab pesan Tok Guru, memperhiduplah sikit pun tak apa, asal jadi berkat. Setiap hari istiqamah. Bagikanlah ilmu yang mu tahu, yang mu ada. Supaya kita menega mula-mula, kita ada duit 30 kop. Belilah sakar, belilah jabik air batu, buat air batu dulu. Lepas pada tu, kau kena duit kau tambah, modal kau tambah, beli air batu. Mula-mula buat air batu kosong, lepas tu buat air batu asal. Lepas pada tu, air batu pun nampak berjaya, beli pula makuk ming, mari ming, jual ke ming, jual ke haji. Tutah kita lah lebih kurang. Sekadar tu dulu. Aku lu qauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.